اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى طه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والعلماء والصالحين خصوصا إلى رحي جدنا شيخ عبد الملك بن عبد الله والدنا الملك فكر إلى الله وأصولهم وفرائهم وما ينتسب إليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keagungan dan kebesaran Allah, dan dengan kesempurnaan dan dengan kemuliaan asma-asma Allah, Ya Allah yang mengadakan diri kita dan sekalian makhluk ini sebagai suatu dalil ataupun tanda kewujudannya, sebagai suatu dalil kepada kesempurnaan sifat-sifat kamalannya, dan sebagai suatu dalil kepada kesempurnaan dan kemuliaan dan kebesaran pada segala af'alnya, perbuatan Allah dan segala kenyataan asma'nya. Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah jugalah kita dapat sama-sama pada malam ini datang ke surau kita yang diberkati Allah, dapat beribadah dan dapat kita sama-sama menyambung pengajian ilmu pada kitab Kunci Perbendaharaan Ma'rifat yang insya-Allah tak salah kita sambung malam ini pada muka surat yang ke-44, termasuk pada 4 tahap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung bicara kita pada kuliah kita yang lalu, itu pada matan yang ke-81. Selawat salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa cahaya hidayah serta petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So itu kita diwajibkan untuk berselawat kepada baginda, kerana Allah Ta'ala telah berfirman dengan suatu perintah kepada kita orang-orang yang beriman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, mengucap salawat dan salamlah kamu ke atas baginda. So mari kita sama-sama berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Ibrahimiyah, ya, selawat yang kita bacakan di dalam tahiyat ketika solat. Mudah-mudahan selawat ini Allah memberkati kita, Allah menambahkan cahaya iman
Allah mengurniakan kita tauhidan yang dalam terhadap Allah. Allah mengurniakan kita dengan akal, ilmu dan kefahaman. Allah mengurniakan kita taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala mu'allifu asy-syaikhuna waliduna al-malik fakir ila Allah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Matan yang ke-81. 4 tahap dalam Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Mi'raj pada akal, yakni Allah pada martabat akal. Wajib fahami sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahami Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah jalan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan fahaman yang tergelincir iaitu Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah dan Mujassimah. Banyakkan zikir nafi dan isbat sebanyak-banyaknya sehingga benar-benar jelas dalam penghayatan akan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, Mi'raj pada martabat hati, iaitu Allah pada martabat hati. Menghidupkan hati dengan zikir ismun ataupun zikir isim atau zikir nama bagi zat Allah, ismul zat, yakni kalimah Allah pada setiap detik. Punca bagi segala kemaksiatan adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi belum mantap zikir,
pada hati kita ini, maka tiada dapat melepasi untuk mi'raj pada wilayah jiwa, yakni hakikat. Baik muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala, kita telah melalui pemahaman tentang perbahasan pada matan-matan yang sebelumnya, yang berkisar tentang memahami perkara yang disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah yakni perkara asas dalam agama yang disebut al-awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak dapat dicapai pada zatnya yang hakiki, akun hizat ataupun dirinya yang sebenar-benar, atau istilah yang dipanggil dengan kun huzat ni tidak dapat dicapai. Maka disitulah Allah Ta'ala nak diri dia ni dikenali. Dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala sebut, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'arafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Aku ni, Allah kata diri dia ni zat yang terpendam dan tersembunyi. Dia ni rahsia. Allah Ta'ala ni rahsia, tak dapat dicapai. Maka aku nak diri aku ni dikenali. Fa aradtu an u'arafa, aku nak diri aku dikenal, maka aku ciptakan makhluk untuk mereka mengenalku. Fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Allah Ta'ala ciptakan makhluk sekaliannya dan termasuk diri kita manusia ni. Maka di situ Allah menuntut kita untuk mengenal dia, untuk menuntut kita mencintai dia, dan menuntut kita untuk benar-benar menyaksikan segala kenyataan ataupun tanda-tanda ataupun cerita ataupun dalil tentang kebesaran dan kesempurnaan Allah Ta'ala ni pada diri kita dan alam ini. Allah tuntut untuk kita kenal. Kerana itu di dalam Al-Quran banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan perintah Allah Ta'ala, berkaitan dengan tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Oleh itu Allah menyebut antaranya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu bahawasanya tiada Tuhan yang selayaknya disembah dan diagung dan dibesarkan illallah, melainkan Allah. Itu disebut di dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Allah perintah supaya kita mengetahui. Allah suruh kita tahu tentang Allah. Maka perintah tahu inilah di mana tempat yang menuntut kita tahu itu. Maksudnya pada penciptaan diri kita insan ini, Allah Ta'ala jadikan beberapa elemen, dia panggil latifah rabbaniyah, beberapa elemen daripada sifat rohani kita. Antaranya akal, nafsu, roh, ataupun juga sebut jiwa. Itu elemen latifah rabbaniyah. Maka antara yang kita nak sebut ini itu akal. Allah jadikan akal. Apakah sifat akal? Sifatnya mengetahui, sifatnya menganalisa, sifatnya menimbang yang mana baik, yang mana buruk, sifatnya mengukur antara logik tidak logik, betul tidak betul. Itu akal. Karena itu akal ni Allah memuliakan insan dengan akal. Allah tak cipta akal ni pada makhluk dia yang lain. Ya. Maka akal ini, disitulah Allah menuntut kita untuk tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Maka kita pun belajar mengenal Allah Ta'ala melalui ilmu yang disebut ilmu aqidah, ilmu tauhid, berkaitan perkara iman. Maka yang kita nak faham ini sekadar-kadar melepas hak fardu ain kita bagi orang awam ni di mana?
sekadar mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Rasul, dan juga perkara yang berkait dengan sam'iyat. Apa perkara sam'iyat? Iaitu perkara-perkara gaib yang dikhabarkan melalui lisan dan wahyu kepada Nabi SAW, yang tanpanya akal kita tak dapat mengetahui. Maka kita beriman. Itulah 3 dasar di dalam rukun iman yang 6. Beriman pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhirat atau hari kiamat, serta qada dan qadar. Ini dia bahagikan 3 perkara, 3 dasar, iaitu ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Itu asas fardu ain kita belajar. Ini ulang kaji untuk diri sendiri, ya. Dan ada manfaat juga untuk jemaah. Jadi 3 perkara ni kita nak ambil di atas manhaj mana? Maksud manhaj ni di atas jalan, di atas susunan yang mana? Maka di situ disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita nak belajar tentang Allah, kita nak kenal tentang Allah, kita nak kenal tentang Rasul, kita nak kenal tentang perkara-perkara gaib yang wajib kita imani, iaitu sam'iyat, di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak boleh ambil di atas jalan lain. Tak boleh ambil di atas jalan firqah fahaman yang bercanggah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, ataupun dipanggil dengan pecahan-pecahan daripada sifat, daripada firqah Mu'tazilah ni. Dia panggil dengan Mu'tazilah moden. Istilah Mu'tazilah moden, ataupun disebut juga secara spesifiknya puak-puak ataupun golongan yang berfaham dengan faham Wahabiyah, Syiah, liberalisme, apa lagi, pluralisme. Itu banyak fahaman-fahaman itu firqah pecah dari Mu'tazilah. Mu'tazilah ni banyak pecah dia. Termasuklah yang kita duk anuti sekarang ni sikit kata banyak. Demokrasi, apa ni dia panggil modernisasi. Modernisasi ni jika dia ambil tulen daripada Mu'tazilah, dia akan menjadi satu faham yang menanggalkan apa? Menanggalkan budi ataupun menanggalkan adab orang moden ni terhadap orang-orang terdahulu. Kalau dia pegang dengan faham modernisasi barat, maka dia akan menjadi golongan generasi baru, generasi moden yang bersalah adab, ataupun kita panggil bahasa lembut kita yang kurang ajar dengan orang lama. Bahasa lembut tu. Dia kurang ajar sikit dengan orang lama. Dia golongan ulama moden, dia hentam ulama dulu. Dia kata ulama dulu tak kena, tak betul, cara dulu tak betul. Tu zaman 500 tahun dulu, zaman Al-Imam Ghazali tu zaman 500 tahun dulu. Kemudian zaman Melaka, kita zaman mana? Dia jadi mulut beruh sikit, dia jadi lancang sikit. Sebab apa? Sebab modernisasi. Tak jadi ke apa ke istilah, tetapi ada suatu kepincangan di situ. Kenapa berlaku kepincangan? Kerana dia tidak berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah? Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ambil perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli ini ataupun Ahlu Sunnah, orang yang memahami sunnah, orang yang dekat dengan sunnah, orang yang melihat sunnah, iaitu para sahabat. Sahabatlah Ahlus Sunnah yang sebenar-benarnya, yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan Rasulullah SAW. Apa dia sunnah? Sunnah itulah perbuatan, perkataan dan takrib Nabi SAW. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan diam Nabi, itu semua menjadi sunnah. Jadi kalau orang kata kembali kepada Al-Quran dan sunnah, maknanya kembali kepada Al-Quran dan diri Rasulullah SAW itu sendiri pada perkataan dia, perbuatan dia, diam dia. Sebenarnya hakikat bila kata balik kepada Al-Quran pun sebenarnya balik pada Nabi.
Sebab Quran tidak akan terlafaz ataupun Quran tidak akan tertutur melainkan daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran tak akan keluar melainkan dari lisan Nabi SAW, kerana wahyu itu diturunkan kepada Nabi dan disampaikan oleh Nabi SAW. Maka itu juga disifatkan bahawa Rasulullah SAW ni ialah Al-Quran yang hidup dan Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang hidup dan praktikal Nabi SAW. Maka barang siapa yang nak benar-benar memahami Al-Quran, tengok Nabi. Maka siapa yang benar-benar melihat Nabi dan memahami tentang segala perbuatan, perkataan dan diam Nabi, tidak ada lain melainkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat dialah ahli sunnah wal jamaah, iaitu wal jamaah golongan yang mengikut mereka, tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama mutaqaddimin dan para ulama mutaakhirin, sampailah kepada tutup guru kita hari ini yang benar sanad keilmuan dia sampai daripada jalur-jalur sehingga kepada para sahabat dan sampai pada Nabi SAW. Maka dalam disiplin ilmu tauhid yang kita bicara secara khusus ini, manhaj ahli sunnah, ulama kita ataupun yang mengasaskan mazhab dalam tauhid ini ialah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kerana mereka lah yang diakui oleh Nabi SAW dan mereka lah golongan yang benar-benar mempertahankan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi kalau dalam, sebab apa kita kata manhaj ahli sunnah tadi, yang tadi golongan yang kita istilahkan modernisasi ataupun plural liberalisme ataupun golongan-golongan yang lain sekularisme, kita kata dia tak duduk di atas manhaj ahli sunnah, berlaku kepincangan. Kenapa? Kerana kita lihat di situ kurangnya adab, kurangnya akhlak, berlakunya kesombongan, merasa lebih alim daripada orang dulu ataupun merasakan diri mereka sahaja yang betul. Ini setengah golongan ini secara umum kita bahas di atas maksud firqah-firqah ni, bukan kita menuding kepada mana-mana orang. Kita cerita apa dia golongan ni. Maka ada kepincangan, kekurangan. Sebab apa? Sebab itu duduk di atas manhaj ahli sunnah. Kerana ahli sunnah wal jamaah itu mendirikan ad-din, mendirikan agama itu lengkap. Iman, Islam, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf. Dia mesti berdiri tiga ni. Itu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dia tak ambil tauhid saja, dia tak ambil fiqh saja, dia tak ambil tasawuf saja, bahkan dia menggabungkan tiga. Bahkan dia tidak mengambil tauhid dan fiqh saja, meninggalkan tasawuf, ataupun dia mengambil tasawuf dan fiqh saja, meninggalkan perasaan tauhid. Tidak, dia juga tidak mengurang di antara satu di antara tiga. Dia lengkap ahli sunnah wal jamaah, tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi kita contohkan tadi golongan tadi, macam mana dia boleh jadi kurang adab dengan ulama dulu, macam mana dia boleh menghentak ulama dulu, macam mana dia boleh kata demikian-demikian kepada nenek moyang generasi kita dulu yang telah berjuang dan sebagainya. Kerana mereka tidak punya akhlak dan adab tasawuf. Dia tidak ada perasaan merendah diri, menghormati, mentazimi kepada nenek moyang kita yang dulu telah berjuang. Kita baru berjuang bila? Baru 70 tahun. 70 tahun baru. Nenek moyang kita berjuang bila? Daripada 1500, daripada abad ke-14 lagi, daripada zaman kegemilangan Empayar Islam Melaka, zaman kegemilangan Empayar Islam Aceh, zaman kegemilangan Islam Empayar Johor, Riau, Lingga. Tu belajar sejarah alam Melayu kita. Siapa tu yang berjuang? Siapa yang berperang dengan Portugis Belanda kalau bukan untuk nenek moyang kita? Cuba kita kaji, kita renung, kita tengok apa yang menjadi jati diri dan kekuatan mereka. Kenapa syahid itu cita-cita tertinggi mereka? Kerana bangsa kita ni Allah Ta'ala pilih. Bangsa Melayu kita ni bangsa yang Allah Ta'ala pilih. Dia dimuliakan dengan Islam itu sendiri. Seperti mana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab,
Nahnu anzalallahu bil Islam. Ketika mana dia memeluk Islam, maka dia katakan kamilah golongan yang Allah muliakan dengan Islam. Masa tu bangsa apa? Bangsa Arab. Sebelumnya bangsa Arab, sebelum Islam datang kepada mereka, bagaimana bangsa mereka, sifat bangsa mereka? Jahiliyah. Bangsa jahiliyah. Tapi Sayyidina Umar kata setelah Islam datang kepada kami, kamilah bangsa yang mulia dengan Islam. Maka kemuliaan Islam itu dengan dakwah dan pengorbanan sahabat dengan darah titik peluh bersama dengan Rasulullah SAW, agama ni sampai ke Nusantara. Dan agama sampai ke Nusantara sedikit tidak dengan mata pedang, tetapi dengan kebijaksanaan dakwah Ahlus Sufi, dengan kebijaksanaan dakwah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kebijaksanaan dakwah Wali Songo, dengan kebijaksanaan dakwah ulama-ulama pedagang-pedagang yang datang ke bumi Melaka, ke bumi Terengganu. Sejarah batu bersuratnya, saya tengok tahun bila batu bersurat tu, 1312, begitulah lebih kurang. Lama dah mereka berjuang. Bukan Islam baru mari hari ni. Islam mereka bawa. Macam mana mereka mempunyai jati diri yang kuat? Kerana tauhid mereka, kerana pegangan manhaj mereka benar-benar di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhid Asy'ariyah wal Maturidiyah, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fiqh mazhab Syafi'i. Dan dalam masa yang sama juga meraihkan pendapat mazhab-mazhab yang mu'tabarah, Hanafi, Maliki, Hambali, dan mazhab tasawuf manhaj Syekh Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibn Arabi. Itu semua tu manhaj kita, manhaj ataupun mazhab kita. Alam Melayu kita tak pegang dengan mazhab Imam Abdul Wahab, tak pegang dengan mazhab Imam Ibn Taymiyah. Alam Melayu kita tak pegang dengan mazhab kalau Al-Muhaddis dengan apa ni, hadis-hadis yang diriwayat oleh Al-Bani. Baru lagi tu, baru lagi. Baru 70 tahun ni maksudnya. Seusia dengan usia PAS 70 tahun maksudnya. Jangan marah apa, kita apa itu. Buat contoh. Baru lagi. Tapi pegangan hadis yang disebut dengan pegangan daripada Sunan Suttah, Sunan Sittah, Imam Baihaqi, Imam Muslim, Imam Daud, An-Nasai dan sebagainya, itu sememangnya hadis yang menjadi rujukan dan sumber daripada awal lagi dah Islam tu sampai di tanah Melayu. Kenapa kita heret sejarah tu sikit? Sebab kita nak cerita bangsa kita. Bila kita cerita tauhid, kita tak boleh lari daripada bangsa kita. Sebab bangsa kita ni bangsa tauhid. Bantu umat Islam kita dulu, tak ada pun kita dengar cerita murtad. 100 tahun dulu, zaman tok nenek kita, zaman mungkin ada kalangan kita dah dengan cerita zaman tok nenek dulu. Syariat mereka mungkin agak nampak longgar, tapi tauhid mereka teguh. Tauhid mereka dalam, cakap bab tauhid, bab tawakal, bab yakin. Orang dulu bismillah tawakkal ala Allah, masuk hutang, rima lari ke dia. Kita lah ni bismillah tawakkal, turun rumah, kita pergi kat rima. Rima panggil kita pergi ya. Cocok lah, bayar. Faham tak rima? Maknanya baik. Marah pula bank lagi. Orang dulu yakin tauhid kuat. Masuk hutangnya lagu mana, pergi ke lautnya lagu mana, kuat. Tauhid dia kuat. Pegangan tauhid macam mana ni tok nenek kita ni? Ni kita kena kaji balik jati diri Melayu. Sebab tu bangsa Melayu ni dia panggil bangsa yang hebat. Allah tinggalkan tamadun kepada kita. Bangsa perang kita, bangsa jati diri tauhid kita, bangsa pedagang kita, bangsa pelaut pun kita. Lenin Melayu hilang daulat. Melayu hilang daulat.
Melayu di parlimen, Melayu yang di sahaja. Atau orang sebut di mana daulat bangsaku, sehingga bangsa lain boleh menghina bangsa kita. Bangsa kita boleh diperendah-perendahkan. Sebab bangsa kita Allah tarik haibah ni. Allah tarik haibah bangsa Melayu ni. Kenapa? Kerana dia hilang jati diri dia. Jati diri Melayu yang pertama ialah tauhid. Tauhid makrifat ni, bicara makrifat orang tua-tua kita dulu ni di alam Melayu, selepas mereka belajar ilmu sifat 20, ada satu perjalanan tauhid yang mencapai tauhid syuhud dan tauhid wujud, dipanggil dengan ilmu martabat 7. Bukan nak buka ilmu tu, nak sebut saja. Sebut ilmu tu kena gang kita, kena bank. Sebut ilmu sifat 20 pun puak nak marah. Jangan sebut ilmu martabat 7. Balik tanya lah orang tua-tua kita, apa benda Ustaz Reo disebut ilmu martabat 7? Cari balik. Ilmu ni yang buat mereka ni syahid. Ilmu ni yang buat mereka tak takut mati. Sebab mereka sudah mengenal diri dan mengenal Allah. Mereka kenal diri mereka yang sebenar-benar. Allah Ta'ala jadikan mereka satu persatu. Istilah kita biasa dengar orang tua kita kata wadi mani manikam, wadi apa ni, mani manikam, wadi, istilah tu belaka. Tanah, air, api, angin. Itu bukan istilah saya saja, memang usul kejadian diri kita manusia insan. Saya bukan nak panjangkan di situ, tapi bila cerita tauhid, dia tak boleh lari daripada martabat akal, mesti tahu perjalanan-perjalanan tauhid dan mesti ambil di atas manhaj yang benar, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan kita kena tahu fahaman-fahaman yang bercanggah, yang bersalahan, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Mujassimah. Ibarat yang kita pernah sebut semua, kita tahu barang yang asli, kita kena tahu juga barang yang tiruan. Beli barang yang ori, kita tahu juga barang yang lokal. Jangan salah pakai yang salah beli. Bayar mahal, super barang tulis, barang original, tapi boleh barang yang tiruan, barang lokal. Ngaji tauhid, kita luang masa sungguh-sungguh kita begini, rupanya kita belajar tauhid Wahabi, kita belajar tauhid Syiah, kita belajar tauhid Mu'tazilah, na'uzubillah. Ambillah atas manhaj ahli sunnah kita, tauhid sifat 20 Asy'ariyah rahmatullah. Tauhid inilah buat orang tua kita benar-benar berpegang dengan pegangan seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW dan para sahabat ahli sunnah wal jamaah. Dan kemudian tauhid orang kita, tauhid jati diri orang Melayu kita, tauhid yang diajar oleh Nabi, yang dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh pendakwah kaum Melayu, tidak berpisah tauhid dan zikir. Lepas tu mereka dah ajar sifat 20 saja, tetapi mereka ajar dengan zikir. Itu kita kena ingat. Dan sudah kita tahu tentang Allah, kenal dah Allah Ta'ala, lepas tu mu tak mau ingat Allah. Mu tahu dah Allah berkuasa, tahu, lepas tu mu tak mau ingat ke dalam setiap gerak diammu itu dalam kuasa Allah? Kalau mu tak mau ingat, maknanya mu hamba yang lalai, mu hamba yang belum benar-benar belum benar-benar kenal Allah Ta'ala. Jika kamu kenal, kamu akan datang perasaan malu, perasaan berhajat, perasaan diri kita ini dalam tahaluk kekuasaan dia, perasaan itu. Maka itu tingkatan-tingkatan tauhid. Jadi apabila bermula tadi telah lepas kita hak fardu ain, hak fardu ain saja, sifat wajib mustahil harus bagi Allah dan Rasul. Tak payah tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi ni orang nak jadi ulama. Kita kan jadi ulama. Kita setelah kita ngaji tauhid ini, untuk apa? Sah iman kita dan jadi i'tiqad, pegangan kita. Ya Allah esa, Allah mukhalafatul lil hawadis, Allah laisa kamitsli syai'un. Maka pegang kejap-kejap. Allah tidak di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Allah tidak serupa makhluk. Allah tidak berjirim, berjisim. Allah tidak dalam ta'aluk masa. Allah tidak bersifat dengan makhluk, dengan sifat-sifat makhluk. Allah tidak tidur, Allah tidak makan, Allah tidak buta, Allah tidak sebagai-bagainya, nafikan. Sebab pegang kejap, aman. Lepas tu nak lagu, lepas tu
sentiasa ingat Allah dalam hati. Tu ajar orang kita tarik itu. Bab mengingat Allah dalam hati ni tidak ditekan. Dia hak nak belajar tentang furu', perkara-perkara sunat, bab ta'alluq, bab tanjizi qadim, tanjizi hadis, bab suluhi qadim, tu bukan kita dah pada orang awam tu ustaz, tu orang ngaji pondok tu orang takhasus jadi ngaji tu. Kalau dia sarah pun kita bohong. Tak apalah, asal kita tahu Allah laisa, cukup dah. Allah tidak seperti makhluk. Kemudian apa lagi pegangan kita selepas tu? Mi'rajkan hati kita pada hati. Kalau tengok ada kitab kita Ustaz 44 tu, yang kedua, hidupkan hati dengan zikir Ismuzat Allah, 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 Allah. Sebab tempat lalai itu hati, tempat berperasaan itu hati, tempat sedih hati, tempat gembira hati, tempat cinta hati, tempat rindu hati, tempat menyerah hati. Hati. Maka tadi akal tahu tentang Allah, tetapi dia tidak serah diri dia pada Allah. Sebab apa? Sebab dia belum ada cinta. Sebab tu kalau kita tanya belajar ilmu makrifat untuk apa? Belajar ilmu kenal Tuhan untuk apa? Untuk kenal, Ustaz. Dah belajar kenal. Ya betul, belajar tu untuk kenal. Dah kenal tu untuk apa? Kenal untuk cinta. Kalau kenal tak bercinta, maka tak kenal, tak mencapai maksud tujuan kenal. Tu pepatah orang kita, tak kenal maka tak cinta. Dan bila kenal dan cinta, serah kepadanya, serah pada Allah. Segala-galanya hakmu ya Allah. Ku serahkan diriku, nyawaku, hidupku. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru tu kok dia kata tadi. Tu awal muqaddimah duduk qiyam. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lisan semata-mata, tapi hati tidak serta dengan cinta. Ni kalau orang kata kita dusta, kita marah. Cinta dusta. Macam tajuk lagu je, cinta dusta. Ni sebenarnya kita. Kenapa berlaku demikian dusta tu? Kerana hati masih terhijab, hati masih lalai, hati masih terhijab dengan awan nafsu ammarah lawamah mulhimah. Maka disitulah proses tazkiyah, proses penyucian hati mesti dijalankan. Kerana inilah tertib ataupun inilah metod yang diajar Allah Ta'ala kepada Nabi. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 boleh tengok. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi. Dialah Allah yang mengutuskan rasul kepada kaum yang ummi. Yaslu alaihim ayatihi, mengajarkan mereka ayat-ayat Allah. Mengajarkan mereka ayat Allah tu ditafsirkan dengan mengajarkan sahabat awal ketika itu tentang Allah, mengajar tauhid, mengajar tauhid. Perkara-perkara yang pertama-tama sekali Nabi ajar kepada sahabat, tauhid, akidah, iman. Selepas itu wayuzakkihim. Nabi buat apa pula kepada sahabat? Nabi tazkiyah, Nabi membersihkan hati sahabat. Selepas Nabi faham akal, reti akal sahabat dengan tauhid, pengenalan tentang Allah, Nabi membersihkan pula hati sahabat. Itu step dia. Yang malangnya kita tak ikut step ni. Kita belajar tauhid cukup pada akal, lepas tu kita tak terjun ke dalam proses tazkiyah nafsi, proses pembersihan hati. Ini disebut dengan tasawuf. Sebab tu istilah tauhid tasawuf. Orang yang benar-benar menanam benih tauhid dan berbuah pokok tauhid dia, maka buahnya itu namanya tasawuf. Orang tasawuf itu adalah orang ahli tauhid. Orang yang benar ahli tauhid, buahnya tasawuf. Apa tu? Akhlak. Orang yang ada tauhid, akhlak dia dengan Allah cukup halus, akhlak hamba. Sedikit tidak ada keraguan, sedikit tidak ada keresahan, sedikit tidak ada kebimbangan. Orang yang ada tauhid dengan Allah ni, kalau betul kita jawapan dia Allah kabarlah dalam Al-Quran. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya hamba Allah dan kekasih Allah itu,
Mereka yang tidak ada ketakutan dan tidak ada duka cita. Kerana apa? Kerana mereka ahlu tauhid. Mereka sudah duduk di dalam pelukan Allah Ta'ala. Mereka duduk dalam kota Allah Ta'ala. Mereka tidak lagi merasa ketakutan, melainkan merasa rasa aman. Seperti seorang bayi yang duduk di dalam pelukan seorang ibu. Sebab tu anak kita kalau dia takut kan. Nah, anak-anak kecil-kecil ini ni, orang tua pok-pok dara dia ke, rajin pergi ngosek dia. Nah, pok-pok dara orang jarang mari jalan rumah tengok berapa anak cucu lari ni. Apa takut pok long dia. Pok long bekeng. Takut pok long, takut ayah long. Kejar lari dia. Dia pergi jumpa cari siapa? Anak dia. Dia cari mak dia. Mari peluk kakak mak dia. Orang nak apa? Takut ayah long. Ayah long mak muka bekeng. Bila dia duduk dalam pelukan ibu ni, ibu peluk dia. Dia rasa apa? Dia rasa aman. Tak payah cerita panjang lah. Kita biasa duduk dalam pelukan ibu. Kita tahu betapa amannya duduk dalam pelukan ibu ni. Betapa rasa erat kasih sayang ibu ni. Duduk dalam. Nah. Rindu pelukan ibu dah. Kalau tak ada ibu dah. Lain lagi peluk dah mak. Orang lagi peluk batang lesang pula. Ada mak ni balik peluk mak lah. Rasa erat kasih sayang Tuhan tu. Kasih sayang Tuhan tu dia limpah pada mak ni. Dia berbeza. Kasih sayang dia ni tulus benar. Ikhlas. Dia peluk anak dia ni tidak ada maksud lain melainkan kasih sayang yang benar-benar tulus kepada Allah. Jadi dia rasa aman. Orang yang sudah mencapai tauhid makrifat yang berbuah tasawuf ni, dia rasa dia ikhlas dengan Allah. Dia rasa ikhlas. Ikhlas. Sebab tu nama surah Al-Ikhlas. Apa nama surah Al-Ikhlas? Sedangkan ayat yang menceritakan 4 ayat tu semuanya ayat tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun kalimah ikhlas. Semua cerita tauhid. Allah esa, Allah tempat berhajat, Allah tempat bergantung, Allah tak beranak, tidak diperanak, dan Allah tak serupa sesuatu. Kerana orang yang benar-benar duduk di dalam hakikat tauhid ini, yang benar-benar duduk di dalam hakikat 4 ayat ini, dia akan merasai, dia akan ikhlas dengan Allah. Dia akan ikhlas dalam agama dia. Dia akan ikhlas dengan diri dia sendiri. Ikhlas dengan Allah. Ini kita nak cari. Akan sebab itu, zikir, banyakkan zikir nafi isbat pada mereka awal tadi untuk bersih akal, kemudian pindah Allah dalam hati kita. Allah. Sebab kata Syekh, punca bagi segala kemaksiatan adalah lalai kepada Allah Subhanahu taala. Punca yang dilalai itu Nabi sebut, dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah seluruh anggotanya. Jika buruk, buruklah seluruh anggotanya. Wahia qalb, dialah hati. Ni hati ni. Jika hati ni ingat Allah, maka seluruh anggota ni akan mengingatkan kepada Allah. Tapi jika hati ni dunia masuk, nafsu, makhluk dan sebagainya masuk, maka itulah yang menjuruskan anggota dia. Auzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kerana hati kita ni terlalu apa dia kata, terlalu penat untuk kita kadang-kadang melawan nafsu ni. Ajakkan nafsu, tambah pula dengan bisikan syaitan. Penat kita kadang-kadang bermujahadah. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita tewas. Itulah nafsu. Dan syaitan tidak pernah tidur saat kita tidur. Dia tidak pernah rehat di saat kita melepaskan lelah di atas kerusi rehat kita. Dia tak pernah rehat. Ini Imam Ghazali sebut. Ikatan-ikatan ini akan terus mengikat kita bila kita nak jalan hati kita kepada Allah. Maka sentiasa zikir. Walaupun kamu lalai, tiap hari zikirkan Allah. Jika kamu tak membiasakan dan tak melatih diri kamu tak riadah hati kamu sentiasa ingat Allah, maka hati kamu tak akan dapat mi'raj kepada martabat jiwa, martabat perasaan. Tak ada perasaan apa-apa dengan Allah. Tak ada perasaan salah, buat dosa tak ada perasaan salah, dapat kecak nikmat tak ada perasaan syukur, boleh buat ibadat tak ada rasa berhajat dengan Allah.
boleh nikmat itu ini tidak rasa fakir dengan Allah, sebab perasaan tu tidak wujud. Apa yang dia rasa? Sama je. Sama je. Sama apa? Sama. Mari aku semayang, hari ni pun aku juga semayang. Tahun lepas aku semayang, tahun ni aku juga semayang. Tahun lepas aku wis sedekah, tahun ni aku juga wis sedekah. Aku semua. Dapat mana hak Allah? Hanya mari kau selang sekali je setelah celah tu. Selang sekali. Nah, cuba boleh kita kata tahun lepas aku semayang, tahun ni Allah semayang. Lain selalu punya. Jaga-jaga molek, selalu dengar selapih, sesak selalu kan. Allah semayang. Jadi Allah tahun ni. Tahun lepas kita semayang dalam keadaan kita nampak diri kita yang beribadat. Tahun ini kita semayang, kita nampak kita diibadatkan oleh Allah, kita digerakkan oleh Allah. Kita mari sejak tahun ni kita nampak Allah izin, Allah bergerak kita. Tahun lepas kita nampak kita kayuh diri. Beza dia tu. Bukanlah kata Allah semayang ni kita jadi Allah. Tu tak payah terang dah tu ni. Ni kelas-kelas salib lah ke dah ni. Tak kan kita ngaji kitab kunci pemudara makrifat. Sama. Sebab apa begitu? Sebab martabat nafsu kita sama. Martabat lalai hati kita tu sama. Jadi kita zikir Allah, Allah ni kita nak bersih hati, kerana itulah manhaj, itulah metodologi, itulah kaedah yang Nabi ajar, yang Nabi proses sahabat. Dan hati itulah seperti mana yang Nabi sabdakan. Dan hati itu juga seperti mana Allah Ta'ala firman, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan pada penyempurnaan insan itu, maka dijadikan padanya jiwa, padanya itu penyempurnaan insan ada pada kita ni jiwa, maka padanya diilhamkan untuk kebaikan dan juga dicenderungkan kepada kejahatan. Hati kita ni, jiwa ni. Maka beruntunglah qad aflaha man zakkaha, beroleh kemenangan dan untunglah orang yang menyucikannya, bersihkan hati dia. Wa qad khaba man dassaha, dan beroleh dengan kerosakanlah, kebinasaanlah bagi orang yang mengotorkan hati dia. Ini Allah telah sebut. Sebab tu ilmu membersih hati, perjalanan hati, ini perkara yang perlu kita fokus, perlu kita tetap. Kalau peringkat kita ni, peringkat sudah berusia, duduk atas matang ni, ada keturun dah. Maknanya kita ni 15 Ramadan turun dah. Dia dekat nak raya dah, 15, 20. Kita semua ni lah. Tak ada lagi ni hak baru khabar 1 Ramadan, 2 Ramadan. Jarang cari ramai mana, tak ada dah ni. Hak 1 Ramadan, 2 Ramadan ambil mau berambat balik. Pergi balik bising sampai surat. Hak tu hak baru nak naik tu 5 Ramadan, 10 Ramadan. Faham tak okey? Faham. Ada dah ni cari budak-budak wah. Kecuali hak juru, hak seorang dua aja bawa. Hak mari-mari hak senjoh-senjoh lasih ni. Ada Allah belakang. Hak ada semua, hak ada keturun belakang ni, ada keturun. 15 Ramadan ada dekat nak raya belakang ni. Aidilfitri belakang ni. Dapat nak turun tu nak tuju ke mana? Nak tuju pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahmu nak bawa benda. Allah Ta'ala kata dah, yauma la yanfa'u wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim. Suatu hari mu akan sampai pada hari raya tu, tak beri manfaat sikit kepada kursi sofa baru, lasir kamu, cat baru, kabinet baru. Tak beri manfaat. Yauma la yanfa'u wa la banun, tak beri manfaat pada harta benda anak pinak kamu. Illa man atallah, melainkan orang yang balik kepada Allah, orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati dia yang tenang, sejahtera, hati yang bersih, hati yang nafsunya mutmainnah. Ini kita ada ke gini kita ni pekat kita ni. Kita ambil nisbah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun.
Maknanya 30, 31, 32 tu gawang duk tang matang dah. Alen nurung lah tu. Tak. 35 alen nurung lalu. 40, 45 nyurung laju. 60 nacong. Ada 60. 60 nacong. 73 sak CD lalu. Standby. So sensitif lah kau cakap bab tu. Memang kita pergi situ belaka. Cuma pergi kita tu dalam keadaan bagaimana? Soalan yang kita perlu tinggal, nak mati jadi ahli tauhid, nak balik dalam keadaan ahli makrifat, nak balik dalam keadaan rindu, nak balik keadaan cinta, ataupun nak balik dalam keadaan masih berbolak-balik, masih takut, dosa banyak, itu banyak dan sebagainya, bekalan tak cukup, banyak dia buat kira-kira ni, dosa banyak lagi ni, amal tak cukup. Dia buat kira-kira tu. Buat kerja tak, badan dia buat kira je. Kita lah. Kita, bukan kita kata korang, kita lah. Maka sebab tu hati perlu disucikan. Jadi saya seru pada diri saya dan seluruh jemaah muslim-muslimat, menekunglah kita di atas perjalanan suatu ibadah yang disebut dengan ibadah bersih hati. Sebab mati kita tak tahu bila-bila. Kita nak balik dalam keadaan hati kita bersih, tak ada sangka buruk, tak ada sombong, ujub, riak, takabur, tak ada dendam kat orang, tak ada sikit kau boleh kita nak balik ni. Orang nak balik ni minta maaf belakang orang. Nak pergi Mekah, habis minta maaf orang. Kenapa nak pergi Mekah tak mau balik? Koko nak balik. Dia kata koko nak balik, padahal dia cerita-cerita nak mati di no. Dia cerita-cerita nak mati di Haramain, di tanah haram. Jadi dia pergi minta maaf belakang. Nah, cukup 14 hari balik pula. Bukan balik dia no, balik Malaysia pula. Tak maaf masa tu je. Kita kau boleh minta maaf sentiasa. Maaf. Itu yang diajar Nabi ketika kita nak melelap mata, kita nak rebah lambung kita, minta maaf belakang kan. Ada lagi ni, foto khilaf apa tu gini. Ada lagi hodok lawah ni. Ada lagi ni, tengok muka. Ada lagi, hak halus lagi, dengar nama. Dengar nama lah, mari. Muka tak tengok pun, tapi dengar nama, dengar cerita. Masa cerita lah, cerita dia. Keluar di depan. Dengar cerita, nama, muka tak tengok pun. Ada hak jenis, tengok muka, baru senggah. Aku dah tengok dah apa, kalau tak ada mau cerita. Hak ni tak boleh, dengar nama, dengar cerita, dia senggah. Dia senggah mana? Bukan senggah sini, dia senggah sini. Sebab sini sakit. Si kena sini kuat sangat. Maka bersihkan dia, tawarkan dia, rendahkan gelombang ni, rendahkan dengan gelombang zikrullah, dengan gelombang nur Nabi SAW, dengan banyak selawat dan sebagainya. Tekungkan kita, menekunlah kita di atas jalan ni, jalan salih ni. Saya peringat dan pesan diri saya dan moga manfaat untuk para jemaah. Hak tambuh tu nak buat ni, cerita-cerita dah, khabar-khabar dah. Carilah jalan salih, ambillah jalan zikir. Bersubahlah dengan orang soleh, bersubahlah dengan guru-guru yang mursyid, yang murabbi. Kalau tak dapat jumpa guru mursyid, kata guru kami, kamu banyak berselawat kepada Nabi. Kamu nak sangat bersih hati, tapi kamu tidak ada bimbingan, kamu tak jumpa guru, kamu bertali terus dengan Nabi, kata guru saya. Kata guru saya Wali Al-Malik, bertali terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat, Nabi akan syafaat kamu. Nabi tidak akan menganiaya kamu. Bahkan Allah tak akan zalim pada kamu jika kamu benar-benar telah nekat untuk membersihkan hati. Nabi tak ada, Allah tak buka, Allah tak tunjuk, Allah tak bertemu dengan orang yang boleh ajar, orang boleh tunjuk, orang boleh bimbing. Selawat itu jadi syafaat. Syafaat, selawat. Yang setelah kita kekal dengan zikrullah, Allah tadi, hati kita akan berubah menjadi semakin baik hati itu. Maka Allah Ta'ala mi'raj, Allah Ta'ala angkat hati itu, derajat hati itu, derajat rohani itu kepada martabat jiwa. Apabila hati benar hidup kalimah Allah SWT, maka dengan izin Allah Ta'ala akan berpindah pada wilayah rasa. Ma'iyatullah dipanggil. Rasa ni rasa apa? Bukan rasa masing, manis, pedas, pahit. Rasa tu di lidah. Tapi rasa yang ada pada jiwa ni lebih sakit lagi pada rasa yang ada pada lidah.
Dia punya rasa tu lebih lagi. Sebab dia rasa yang menikam. Dalam rasa pedas yang menikam di lidah, dia akan hilang sekejap je. Rasa pedas sambal belacan dia tak menikam, dia hanya berair mata saja sekejap. Tapi rasa dendam, rasa kemarahan, rasa dengki, rasa iri, dia menikam dalam. Dia tak boleh buang semalaman. Rasa pedas tadi boleh buang sekejap je. Ambil manis ke, tambah nasi pula ke. Kalau geng-geng smokers tengah pedah gitu, dia pergi kena sebatang dua, relax selalu, tenang. Smokers. Smokers obat dia senang. Bahkan katanya masa bedah-bedah gitulah, dia kata nikmat dia luar biasa, dia kata mereka dan golongan mereka. Tapi perasaan yang dimaksud dalam perasaan tauhid ini adalah perasaan ma'iyatullah, perasaan yang disebut dengan muraqabah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Berasa ke tidak kita Allah ada dekat kita? Kan ada cari doa ni. Allah bukan untuk tepek kamu macam tepek baju kamu di tubuh kamu. Rasa ke tidak kamu melihat dengan penglihatan dia? Rasa ke tidak kamu bergerak dengan kudrat dia? Rasa ke tidak kamu bercakap dengan kalam dia? Rasa ke tidak mendengar dengan sifat samak dia? Tu tanya orang awam, mau tengok dengan apa awam? Mata. Tanya pekat ni tu sikit, mau tengok dengan apa mak? Dengan basar. Ya Allah. Mau tengok dengan dia, mata. Aku tengok dengan basar dia. Dah mau dengar dengan apa? Aku dengar dengan samak dia. Lain tu kemak ya Allah. Aku dengar telinga tu. Tu orang awam. Mau pergi mana? Mari jalan kaki. Mari jalan kaki ya. Tengok ni ngongeng-ngongeng jalan kaki ayam. Tanya tu, mau mari mana? Mari dengan kudrat dia. Lain awak. Tu orang ma'iyah. Tu pun kita boleh reti, kita boleh faham. Lalu soalannya, kita di mana? Kita jawapan si A tadi ke jawapan si B? Tanya sendiri, jawab sendiri lah. Sekarang bawa ustaz. Mesti jawapan kita menghala kepada A. Kalau orang tanya kita, mesti jawapan syariat ada apa begitu? Hak kata nak jawab, aku mendengar dengan pendengaranmu ya Allah, aku melihat dengan penglihatanmu ya Allah, aku bergerak dengan pergerakanmu ya Allah. Tu batin kita. Rasa ni benda nak cerita. Rasa ni bukan barang cerita. Manis masing, pecah dulu. Aku nak oyak manis kan, mu kata tahu, mu pecah buat. Ambil mu koyak makan. Aku makan manis. Ni pun makan. Dak manis mana? Tu rasa dia berbeza-beza. Dah nak cerita pun dah reti sebab dia terlalu subjektif. Ni rasa. Jadi perasaan seorang dengan Allah itu tergantung sekuat mana nurul qalbi dia, sekuat mana cahaya hati dia dengan zikrullah tadi, dengan ibadat-ibadat dia. Sebab tu ibadat kita ni ibadat untuk mencahayakan hati. Kita solat tadi untuk cahayakan hati, kita sedekah untuk cahayakan hati, kita bekerja cari nafkah untuk anak isteri kita, ibadat untuk mencahayakan hati. Apa saja jenis ibadat, sama ada fardu ataupun sunat ataupun mubah, semuanya wahasil untuk mencahayakan hati. Jadi kau bersih hati, kau baik. Kau buat amal ibadat jadi kau baik, kau buat amal ibadat jadi kau baik. Baik hati tu, jadi hati kau baik. Itu sebenarnya. Jadi kadang ibadat wajib kita ni dia tak kuat untuk menyuci kekotoran tu. Maka kita kena pakai peluntur dia. Sabun biasa tak cukup, pakai Clorox. Maka zikir, selawat, istighfar itu ibarat peluntur, ibarat Clorox. Bersih hati.
Itu dia jadi. Macam mana? Bila bersih hati itu yang timbul perasaan tu. Allah, tak ada benda ya Allah lemah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu orang dulu. Tubik mulut dia mau. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Kita hamba ni lemah berajar dengan dia. Dia belaka. Semua lah ni banyak ni. Nega nampak untung lah ni. Dia belaka. Dia jadi sudah sebati kalam dia. Dia belaka. Mana ada kita ke orang. Esok Allah pun uji dia. Hilang perniagaan dia. Orang masuk cokda ke, ataupun Allah ambil dengan jalan mana ke, dia boleh tengok dia. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, yang membezakan di antara orang-orang awam dengan aulia ialah nak tahu beza orang awam dengan aulia ni ialah apabila Allah Ta'ala mengujinya. Allah Ta'ala uji dia, maka di situ timbul tauhid dia. Itu saya pernah cerita dulu kan, masa berlaku banjir. Banjir di mana? Di Selangor tadi. Allah zahirkan orang biasa tapi hati kekasih Allah. Termasuk hati pun ada. Orang biasa nampak orang ialah orang yang hidup dengan hiburan lah. Tapi Allah zahirkan, bila Allah uji dia dengan suatu ujian yang berat, Allah tarik, Allah senjuh dia dengan harta benda dan sebagainya, dia menzahirkan hati kekasih Allah. Itu kata orang biasa tapi hati wali. Kita pakai yang wali, hati orang biasa. Ini beza dia, Syekh Abdul Qadir Jalani kata. Sebab apa? Sebab nur yang ada dalam hati dia, dan Allah telah mengangkat, Allah telah mi'rajkan hati dia kepada peringkat rasa. Dia rasa tak ada benda, dia rasa hak tu hak lagi. Sehingga dia dapat merasai kebersamaan dengan Allah pada jiwa setiap detik di mana berada. Maka berbuahlah rasa cinta, rindu, mabuk, asyik dia dengan Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak sangat Allah Ta'ala beri kita ni perasaan tu asyik dengan Allah. Ibadat tu ibadat yang asyik dengan Allah Ta'ala. Hidup kita 24 jam, kita ambil lah 8 jam sehari, 8 pagi, normal hours lah 8.5 lah kita orang kerja. Asyiknya kita dengan kerja 8.5. Kita masa duduk kilang ke, masa duduk mana, 8.5. Asyik kita dengan kerja, kadang dah ingat urusan lain, dah ingat Allah beri 8 jam tu. Kadang galik kerja OT tambah pula 2 jam lagi. Asyiknya tak cari. Kalaulah Allah Ta'ala switchkan hati kita asyik dengan Allah, maknanya tak padang dengan fardu ni je 8.5. Hak sunat pun kita berebut-rebut tambah buat overtime. Tu hati asyik dengan Allah. Habis kita padang sini, habis surah habis balik habis dia kira kita normal hours dah. Cuba OT sekarang. Itu pilihan. Nak buat boleh, tak buat tak apa. Habis orang asyik dengan Allah, dia dah habis sini. Kita buat contoh sajalah, bukan kita kata kita dah. Kita contohkan saja. Mana mungkin dia balik, dia sambung lagi. Dia sambung urusan hati dia dengan Allah. Tak kira dengan ibadat apa yang dia Allah mudahkan dia. Dengan baca Qurannya, dengan solatnya, dengan zikirnya, dengan apa ke. Dengan dia ngajar anak-anak dia ke apa dan sebagainya. Hati dia asyik dengan Allah. Bahkan orang hati yang asyik dengan Allah 24 jam hati dia asyik dengan Allah. Nampak dia hidup macam cara orang biasa, nampak dia bekerja, nampak dia serumah tangga, sibuk dengan urusan, tapi hati dia asyik dengan Allah. Sebab apa? Hati dia sudah dimesrakan oleh Allah. Hati dia sudah dizikirkan oleh Allah. Fazkuruni azkurkum. Jika mu ingat aku akan ingat kamu. Bila aku ingat kamu, mu tak akan lupa kat aku. Bila aku ingat kamu, mu ingat sokmo kat aku. Bila mu ingat sokmo kat aku, mu akan asyik dan rindu kat aku. Salahnya kita tak dapat lagi asyik rindu tu. Allah tak peringatkan kita kepada dia, sebab kita tak memulakan untuk ingat kepada dia. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah hatimu tu boleh jadi terus Allah 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 Allah. Boleh je Allah nak buat hati kita ni terus hidup Allah 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 Allah
Allah. Setiap detik degup boleh je. Boleh je bagi Allah. Tak ada satu benda yang payah kan. Tapi Allah tak akan buat. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta, sehingga kamu sendiri memulakan untuk latih hati Allah, 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 Allah. Sehinggalah kamu istiqamah, kamu bermujahadah, kamu riadah sungguh-sungguh. Allah pun palingkan hatimu dengan mudah sekali. Dia sendiri memperingatkan dan kamu tidak akan lupa lagi padanya. Inilah hati yang rindu dan asyik. Inilah hati yang merindukan saat pertemuan dengannya. Ni ialah baru orang yang dok takut mati. Ni kita ni cerita mati. Main korkan lagi. Inilah hati para awliya. Lalu Allah angkat lagi Mi'raj lagi hati dia kepada martabat sir. Ngalah dah ni 2 minit lagi. Nak ambil dah ni. Nak ambil ni. Allah angkat pada martabat sir. Batu akal, hati, ruh, akal, hati, rohani, dia panggil sir. Istilah sir. Kalau martabat diri kita ni jasmani, rohani, nurani, rabbani. Rabbani itu sir. Ini diri jasad kita ni, tengok diri jasad kita ni. Di sebalik jasad ini ada rohani. Dalam ni ada roh. Di sebalik rohani ini ada nurani. Di sebalik nurani itu ada rabbani. Itu lapis dia. Gitu juga kita fahamkan akal, hati, roh, sir. Dia panggil sir. Sir itu rahsia Tuhan. Al-insanu sir wa ana sirru. Insan itu rahsiaku, sir. Insan rahsiaku. Allah jadikan insan ni dengan rahsia dia. Dan tempat Allah taruhkan rahsia dia. Wa ana sirru, dan akulah rahsia yang dikandung oleh insan. Kita ni mengandung rahsia insan. Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita insan mengandung rahsia Allah Taala. Naik. Macam kita kata lah, orang puan kita mengandung. Mengandung apa? Dia kandung apa? Dia kandung uduk lah. Kenapa? Orang dia kandung angin aja. Tahu-tahu tak ada. Patut nak akhir bulan ni, itulah tak ada lah. Yang ambil dia orang lenong, kata. Ambil orang lenong. Dulu banyak cerita gitu, nanti tak ada. Bengong Messi, doktor pun bengong. Buat study case. Macam mana 9 bulan dah kepeh, tak ada. Oleh-oleh ada. Baru ni pergi scan, berapa menendang, berunggang. Pemain utama tu kalau sebelah tak ada ahli. Itu ana wa insan tu sirru. Insan tu rahsiaku, rahsia Allah. Ahli Mi'raj, Allah angkat jiwa orang yang sudah ada ma'iyah, yang ingat Allah, yang asyik, yang rindu, yang cinta ni, dengan jiwa yang sudah ada kesucian dan cahaya cinta yang kuat ni, maka dengan izin Allah SWT, jiwa sudah mampu berpindah pada sir untuk menyaksi dan memandang Allah SWT pada wajah, af'al, asma', sifat dan wujudnya, pada segala pantulannya, pada alam dan makhluknya. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana mengadak, di situ mau akan nampak wajah Allah. Situ ada af'al, ada asma', ada sifat. Lepas tu kata dia, tengoklah pada ibumu, kamu akan melihat sifat ar-rahim Allah. Mu tengok wajah mu akan nampak Tuhan. Tu dia pergi selapih gitu kan. Mana tengok mu nampak Tuhan? Ajar orang mana Ustaz Heru ni? Mu tengok wajah ibumu, kamu akan nampak pantulan asma' Tuhan Ar-Rahim. Tengoklah apa lagi? Asma' Allah ni 99 namanya, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Nyata pada diri kita dan alam, semua ada percikan nama-nama Allah Ta'ala. Pantulan dia panggil. Kita ni duduk sini yang nampak cerah ni sebab apa? Kita kena pantulan cahaya, kita kena pantulan lampu. Pantulan cahaya lampu. Dah lampu duduk kita, lampu duduk tepek dengan kita, lampu duduk sakut situ. Dah kita ni yang dicerah, pantulan cahaya. Tuhan Allah kun hizat, yang kanzun makhfi, kita sebut dah ni Tuhan.
Allah Ta'ala tidak dapat dicapai. Keberadaan Allah hanya Allah yang maha tahu. Allah tak tepek dengan makhluk dia. Dan yang kata Ar-Rahim duduk pada sifat asma Ar-Rahim duduk pada mak tu, pantulan Ar-Rahim dia. Bukanlah Allah Ar-Rahim duduk pada mak. Maka carilah duhai para perindu wajah Allah Subhanahu wa taala. Batu orang yang sudah mendapat cinta, di mana saja dia pandang, dia akan nampak kenyataan kekasih dia. Ibu yang sudah begitu rindu kepada anak, dia masuk dalam bilik anak dia, apa saja yang dia pandang, semuanya dia nampak wajah anak dia. Dia tengok bantal golek, dia tengok anak dia tengok cadar, dia tengok dinding, dia tengok almari, semua nampak muka anak usu dia. Kalau dia kasih. Tak percaya tu ada orang usu gantung ngaji jauh-jauh. Waktu balik nangis dalam kereta, mak nangis. Mak nangis tak pelik. Hak pelik tu ayah nangis. Ayah pula bawa kereta nangis. Gantung anak ngaji pondok. Jadi mak tengok ayah jadi kedu mak. Tak jadi nangis. Kecuk tengok ayah nangis. Ai lebih pok mu pula pada aku nangis. Jadi tak ada nangis mak. Balik tengok bilik dia, tengok ninggalan mainan dia ke apa. Apa saja pandang semua. Begitulah orang yang sudah asyik cintanya dengan Allah. Dia tengok bukit, dia teringat Allah. Dia tengok laut, dia teringat Allah. Dia tengok langit, dia teringat Allah. Dia tengok apa saja, dia teringat pada Allah. Kita nak sampai situ lah. Kita nak duduk situ tu hati kita tu. Inilah tauhid ihsan. Inilah tauhid tasawuf. Orang yang hati dia bersih, dia pandang apa saja tengok Allah. Dan kalau dia nampak Allah belaka, dan ke dia nak deki orang, dan ke dia nak dendang kat orang, dan ke dia nak nak menghina orang. Tak ada. Sebab dia pandang Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka. Maka katanya, carilah duhai para perindu wajah Allah Subhanahu taala, para murabbi yang dapat membimbing dirimu, murabbi lagi mursyid yang dapat membimbing dirimu padanya, dan bersimpuhlah dengan penuh cinta, adab, taat dan khidmat agar dirimu mencapai buahnya. Cari guru kita pesan, cari orang-orang soleh, cari guru mursyid yang boleh bimbing kita. Apabila kita jumpa dia, kita duduk khidmat taat betul-betul, serah diri kita sebagai murid. Ni orang tua kita dulu tak mengaji, jumpa seorang guru, dia serah diri. Tok-tok kampung kita kan, tengok 50-60 tahun dulu, kau mula apa, guru Haji Dolah ke apa lagi tok-tok guru kita di sekitar Kemamang ke, di Tiga Kuala ke sebagainya, di bakal tinggi kita ke. Kita tengok orang yang berguru dengan dia, macam mana khidmat dia, macam mana dia serah diri dia. Tu cara orang nak dapat. Kadang kerja dia tak ada lain, isi air payang rumah tok guru je, tapi dia punya dapat perasaan tauhid itu, yakin tu boleh jadi bekal kan anak cucu. Ayah ngaji dulu, ayah khidmat je. Kalau ailan ke berapa yang orang lain naik ngaji, ayah susah lipat. Dah mana ayah boleh makrifat, orang lain tak boleh. Dah orang lain dia sombong ke ilmu, ayah awal-awal lagi dah tunduk tangga main lipat orang dah. Tu buah dia, kerendahan hati. Bila kita jumpa guru, kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya pada guru, seolah-olahnya kita duduk, kita seolah-olah selepas mereka, tempat mengalah kaki mereka. Itulah. Kerana kata guru kami, air hujan tidak akan turun di tempat yang tinggi. Air hujan tidak akan bertakung di gunung, di puncak gunung, melainkan air hujan itu bertakung di lereng bukit yang rendah. Cahaya Allah, nur Allah yang kita bicara tadi, yang kita nak tadi tu, dia tidak akan bertakung di hati yang tinggi, di hati yang sombong, melainkan dia turun pada hati yang rendah, hati yang bertakung, hati yang merasa fakir dan hina sehina-hinanya dengan Allah Ta'ala. Maka baru dia dapat. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Situlah dapat saya sampaikan peringatan untuk diri saya dan para jemaah semua. Dan insya-Allah bulan depan panjang umur dan ada kesempatan tidak masyakkah, kita sambung kisah 46 matangnya ke 82 insya-Allah taala.
Saya mohon maaf banyak malam ni kerana ambil masa terlalu panjang. Sejarah berulang kembali. Sejarah dulu ni sampai pukul 9 apa. Rasanya lama dah sampai pukul 9. Tak maaflah semua para jemaah muslim-muslimat. Mudah-mudahan masa yang kita korbankan sini ini menjadi asbab untuk kita mendapat keampunan dan cinta Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim.